Okay, Assalamualaikum dan apa khabar semua. Okay, hari ini saya nak share tentang open cycle gas turbine. Okay, secara asal kita share secara asas apakah itu open cycle gas turbine. Okay, so firstly kita faham apa itu gas turbine. So gas turbine ni dia punya application dia banyak guna dekat power plant lah. Dia ada guna kat power plant. Okay, ada guna kat power plant, and then ada guna dekat kompresor ke, turbo kompresor kan, turbo kompresor, jet, roket ke kan, dan macam-macam lagi lah kegunaan gas turbine ni. Okay, so kita tengok gas turbine ni dia operate berdasarkan apa. Okay, so gas turbine ni dia operate berdasarkan Brayton cycle. Brayton cycle. Brayton cycle lah tu. Okay, Brayton cycle ni thermodynamic lah, thermodynamic punya cycle. Okay, so biasanya ada dua jenis lah. Biasa ada dua jenis untuk gas turbine punya operation. Okay, yang kali ni saya nak explain pasal open cycle. Okay, dia ada dua jenis. Dia ada open cycle. Open cycle. Dia ada lagi satu closed cycle. Okay, so dua benda yang berbeza lah. Open cycle, closed cycle. Okay, kalau open cycle dia macam ni. Okay, firstly saya tunjuk kepada anda lah macam mana rupa steam gas turbine. So gas turbine dia ada 4 section. Okay, saya buat bentuk simple macam ni je. Macam ni. Okay, macam tu kan. Okay, lepas tu dia ada 4 section. Satu. Okay, dia ada 4 section lah. Okay, ni inlet kat belah kiri ni kan. Belah kiri tu inlet. Yang sini dia punya nozzle lah, ataupun outlet untuk exhaust gas. Okay, so kat sini dia punya compression. Sini dia punya compression ataupun kompresor lah kan. Kat sini adalah combustor ataupun heat exchanger. Saya tulis combustor. Combustor. Okay, and then kat sini adalah expansion ataupun turbine lah. Turbine. Okay, so faham macam mana komponen yang terdapat dalam gas turbine. Okay, gas turbine dengan steam turbine berbeza. So kita fokus pada gas turbine. Okay, so kalau open cycle dia macam ni. Saya lukis sikit dia punya gambaran skematik dia. Open cycle dia ada kompresor. So kompresor bentuk dia macam ni kan biasanya kan. Macam ni. Okay, macam itulah bentuk kompresor. Okay, lepas tu saya buat dekat atas ni dia ada combustor, bentuk segi empat macam tu. Lepas tu kat sini dia ada turbine. Okay, so kat sini adalah sini udara masuk. Okay, so ni air inlet lah. Saya label sebagai air inlet, udara masuk. And then saya label sebagai kompresor lah. Kompresor. Kompresor. Boleh faham Okay, kompresor. And then saya lukis ada anak panah ke sini pula. Okay, so sini label sebagai combustor. Combustor. And then daripada combustor pergi ke turbine kat sini. So ni saya label sebagai turbine. Okay, lepas tu keluarlah kat sini kan sebagai exhaust. Macam mana dah exhaust macam ni kan. Exhaust gases. Okay,
So macam ni open cycle So saya label lah kat sini sebagai 1, 2, 3, 4. Okay. So macam ni lah rupa open cycle. Okay. Kat sini dia ada ni lah. Kat sini dia ada heat. Fuel lah. Kita inject fuel untuk pembakaran. Okay. Sekarang kita fokus kepada closed cycle. Okay. So closed cycle ni. Okay. Dia macam ni lah rupa dia. Okay. Dia ada sama juga. Dia ada compressor. And then dia ada heat exchanger. Heat exchanger. Lepas tu dia ada turbine kat sini. Turbine. And then dia ada kat bawah ni heat exchanger. So kalau kita buat anak panah macam ni, dia akan membentuk closed cycle. Okay. Label lah 1, 2, 3, 4. Okey. Jadi kat sini adalah kompresor. Kompresor sini adalah heat exchanger. Berbeza Sini combustor. Kalau open cycle kita panggil combustor. Kalau closed cycle kita panggil heat exchanger. Okey. Lepas tu kat sini turbine. Okay, sama macam open cycle. And then kat sini adalah another heat exchanger. Okay. Okay, saya tulislah kat sini kan. Sini Q. Q in lah. Q masuk kan. Sini heat rejection. Ni heat addition. Ni heat rejection. Okey. So boleh faham beza closed cycle dengan open cycle. Open cycle dia ada compressor, combustor, turbine, lepas tu keluarlah exhaust gas tu. Sama ada exhaust gas ni dia keluar pergi ke environment ataupun dia pergi ke another facility macam boiler ataupun steam generator untuk steam turbine kan. Okey. Kalau closed cycle ni udara tu, udara tu dia pusing kat dalam ni je lah. Dia berputar-putar dalam ni. Dia dikitar semula, dia guna balik. Dia reuse balik Kalau ni dia tak reuse. Open cycle dia tak reuse. Closed cycle kita reuse balik fluid tu. Okey, so nak bikin anda faham lagi tentang open cycle ataupun nak senang kita macam saya explain sekali sebenarnya dengan closed cycle ni tak apa. Okey, so another aspek yang membolehkan anda untuk faham apakah itu Brayton cycle ataupun gas turbine ni punya operation. Okey, kita boleh refer pada PV graph. PV graph. Okey. Okey, nampak PV graph. So saya label macam ni lah. Okey, sorry tulisan tak cantik sangat. Okey, so ni adalah P, pressure, ini adalah V. So nama dia P versus V diagram lah untuk kita nampak gas turbine ataupun Brayton cycle punya operation. Okey, so dia bermula dekat sini. Saya label sebagai 1 1 kat sini. 2. Okey. 3 kat sini. 4 kat sini. Macam tu kan. 1, 2, 3, 4. Lepas tu saya label lah dia punya laluan dia ataupun dia punya graf. 1 ke 2 macam ni. Okey, nak panah macam tu. 2 ke 3 macam ni. 3 ke 4 macam ni. 4 ke 1 macam ni. Okey. Nampak Okey. So kat sini saya label dia sebagai, okey, saya garis ke sini. So ni adalah P ATM. Atmospheric pressure lah. 1 bar kan. Okey. Kemudian kat sini adalah
Saya label dia sebagai P compress. P compressor. Sebab kat sini dia udara tu dia kompres. Okey. So kat sini kita panggil dia sebagai daripada 1 ke 2 ni kita panggil sebagai isentropic compression. Kita panggil sebagai isentropic compression. Okey. Ataupun adiabatic compression, bermaksud tiada haba lah, tiada haba ataupun jirim lain yang ditambah. Kita kompres saja. So that's why nama dia isentropic compression. Okey, kat sini pula nama dia kita label sebagai constant pressure saya tambah sikit lah. Constant pressure heat addition ataupun combustion lah untuk open cycle kan. Okay, so kat sini dia ada Q lah, Q in. Okay, lepas tu kat sini pula dia ada isentropic expansion. Kat sini isentropic Okay, C. Isentropic expansion. Lastly kat sini adalah saya label sebagai constant pressure heat rejection. Okay. Okay, alright. So ni secara asasnya untuk pressure versus volume diagram untuk Brayton cycle gas turbine. Okay, sekarang kita tengok another graph. Dia ada another graph. Nama dia temperature versus isentropy, ataupun dilabel sebagai S. Bukan TS teknologi tu, bukan. TS ni temperature versus entropy. Graph ataupun diagram Okay. So saya label macam ni. So T dekat part CY, entropi ataupun S dekat part CX. Okay. So dia punya graf macam ni. 1 macam ni lah. 1 2 3 4 dekat sini. Okay, macam tu. Lepas tu saya label lah. 1 ke 2 tegak kat atas 2 ke 3 macam ni. 3 ke 4 balik ke 1. Okay, untuk membentuk cycle Brayton gas turbine. Okay. Okay, sama je. Kat sini dia bermula 1 ke 2 adalah isentropic compression. Isentropic compression. 2 ke 3 adalah heat addition. Okay, heat addition. 3 ke 4 adalah isentropic expansion. Okay, nampak jelas kan? Okay. Dan 4 ke 1 adalah heat rejection. Sama saja. Okay, entropi faham Entropi ni maksud dia. Okay, entropi Entropi bermaksud thermal energy per unit temperature of the system lah. So unit dia adalah joule per Kelvin. Unit untuk entropi adalah joule per Kelvin. Okay, alright. Okay, boleh faham So nampak gambaran jelas untuk gas turbine Brayton cycle. Actually saya nak cerita pasal open cycle, tapi saya tercerita sekali dengan close cycle. Tak apa, kita dapat belajar kedua-dua terus. Okay, kalau macam close cycle ni, dia punya application dia banyak guna untuk dekat space lah, dekat space exploration kan, dekat angkasa lepas.
kita ada guna closed cycle punya operation, and ada juga certain power plant guna closed cycle, CCGT, closed cycle gas turbine. Kalau ni dipanggil sebagai OCGT, open cycle gas turbine. Okey, nak bagi faham, kita tengok balik dekat ni dia punya gas turbine dia, schematic ni. Okey, so inlet ni udara masuk, inlet udara masuk. So udara masuk dekat compression ataupun compressor punya part, dia akan dimampatkan. So bila tekanan dia naik, suhu dia naik. Okey, kemudian masuk dalam combustor. Combustor ni kita inject ataupun kita masukkan fuel ataupun natural gas ataupun dia punya hydrocarbon kan, CH4. Yang natural gas, LNG lah, LNG regasification dari natural gas kan. So dia guna untuk ni lah, dekat power, contoh dekat power plant kan. Okay, so dia masuk, so fuel tu masuk dekat combustor. Okay, dia akan dibakar. Sebab untuk pembakaran, untuk combustion berlaku, dia perlukan 3 benda ni. Dia perlukan fuel, dia perlukan udara, dia perlukan heat. Okay, alright. So bila dah terjadi pembakaran kat dalam combustor ni, dia akan menghasilkan high pressure dengan high temperature gas. So di mana gas tersebut dia expand, dia berkembang kan. Sebab suhu dia naik. So bila suhu naik, gas tu berkembang, dia akan lalu dekat turbine. So dia akan menghasilkan work. Work tu dia akan memusingkan bilah turbine ni. Dia macam ni lah. Okay, saya tengok kat sini kan. Okay, so dah ada shaft turbine ni dia ada shaft. Okay, dia ada shaft tu. So bila gas tu lalu dekat turbine punya section kat sini, dia membolehkan turbine shaft untuk berpusing. Kenapa turbine shaft perlu berpusing? Untuk sebab gas turbine ni bertindak sebagai prime mover untuk generator, alternator, kompresor dan macam-macam device lagi lah. Okay, dia bertindak sebagai prime mover. So that's why kita perlu pusingkan dia. Okay, alright. Okay, so dah settle. So gas tu keluar sebagai exhaust gas lah kat sini. Exhaust gas kat sini. Okay, sama ada dilepaskan macam tu je dekat environment ataupun kita boleh reuse balik. Kita boleh naikkan efisiensi penghasilan tenaga elektrik tu dengan kita gunakan exhaust gas tu untuk steam generator. Untuk kita guna dekat boiler untuk hasilkan steam supaya steam generator boleh beroperasi. Okey, kesimpulannya. Kesimpulannya Brayton cycle ni. Okey, sini kan Brayton cycle ni kan. Okey, Brayton cycle ni dia ada 4 benda ni lah. Dia akan bermula daripada isentropic compression. Okey. Kemudian dia akan proceed kepada constant pressure heat addition ataupun combustion lah. Okey. Kemudian isentropic expansion. Lastly adalah constant pressure heat rejection. Okey, itu sajalah. Saya pun dah lengah pegang phone ni. Okey, moga penerangan saya bermanfaat untuk anda pasal open cycle dengan closed cycle gas turbine ni. Okey. So, anda boleh tengoklah kita punya overview untuk Brayton cycle gas turbine ni. Okey, hopefully anda faham lah. Hopefully penerangan saya ni menarik untuk anda faham apakah itu Brayton cycle untuk gas turbine. Okey, moga penerangan saya bermanfaat. Okey, teruskan follow YouTube channel saya untuk lebih update berkenaan engineering, construction dan juga software design seperti AutoCAD, SolidWorks, Inventor dan macam-macam lagi lah. Okey, sekian daripada saya, Nazmi Ismail. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.